Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita belajar mengenai chain rule. dy over dx equal to, ini formula dia dy di sini. Okay, dx di sini. Boleh nampak jelas ke screen? Boleh. Boleh. Saya dekat laptop kabur. Awak tak kabur Tak. Okay. dy atas dx bawah. So yang ini, dua ini adalah benda yang sama. Katakan dia du. Kalau sini kiri du, bawah atas pun du. Maknanya dia boleh simplify, dia boleh cancel. So yang tinggal dy over dx. Kalau katakan kita nak dr over dt. Jadi dr di atas, dt di bawah. Dan dua benda di sini, kiri dan kanan ini, atas dan bawah ini adalah benda yang sama. Katakan dx. Ini pun dx. Okay. So ini dia punya hint dia. Okay, next. Example 7. Differentiate each of the following with respect to x. So A, dia suruh differentiate. Y equal to 3x square minus 4x power of 7. Okay. Dia let u equal to 3x square minus 4x. Okay. Dia anggap dalam kurungan ini sebagai u. Jadi kita cari du over dx. Ini akan jadi 6x minus 4. Okay, ini darab 6x minus 4. Ini u. Kalau saya biarkan lagi satu, y sama dengan, sebab ini adalah u kan, yang dalam kurungan u. So this is y equal to u power of 7. So dy over, ni y in terms of u. So dy over du equal to, okay, 7 bawa depan. Sebab ini with respect to u. So 7 bawa depan. Jadi 7 u power of 6. 7 tolak 1, 6. Okay. So kita ada dua equation. Satu equation y in terms of u. Lagi satu u in terms of x. Kenapa kena buat semua ni? Sebab kita nak buat chain rule. Chain rule dy over dx equal to, okay, chain rule. So dy ni atas, dx ni bawah. Jadi yang kiri kanan atas bawah ini adalah benda yang sama. Jadi apakah benda yang sama tu? Itu adalah du. Sebab tadi kita dah buat y in terms of u. Okay. Kemudian ajak kawan-kawan masuk. Ajak kawan-kawan masuk. Ni tak ramai ni. Tak sampai separuh pun. Okay. dy du kita gantikan. 7u power of 6 multiply du over dx yang ini. 6x minus of 4. Cikgu, sorry. Tak nampak? Kurang jelas sikit. Okay. Boleh? Nampak ke? Saya punya skrin di laptop masih tak jelas. Yang awak punya jelas Tak, Cikgu, untuk saya kabur cikgu. saya pun pakai laptop kabur. Itulah, takut line, bimbang line dia tak ni. Saya pun tak pandai, tak mahir ni. Sekejap. Cuba buat. Sekejap Sekejap Dia try.
Kalau guna phone jelas ke? Jelas? Ya. Dah full bar dah ni tapi masih tak jelas juga. Okay. Saya teruskan Okay, U kita gantikan. U kita gantikan dengan 3x square minus 4x. Okay, ini U kuasa 6. So yang ini 6x tolak 4. Gantikan saja. So kita biarkan saja kita punya jawapan dalam bentuk ini. Yang lain masih nampak ke skrin saya? Laptop dah lost connection dah ni. Boleh nampak ke? Nampak? Still blur. Yang guna laptop saya tak tahulah ni. Laptop dah lost connection dah. Okay, ini tadi method 1. Ini cara chain rule tau. Kejap lagi saya akan ajar cara yang lebih mudah. Yang ni method 1 lah. Saya namakan dia ni method 1 guna chain rule. Okay, method 2. Kenapa kena tahu chain rule? Sebab kalau soalan dia kata find the differentiation, differentiate this function using chain rule. So mesti guna chain rule. Yang ni method 2. Okay, method 2 soalan yang sama saya ambil. Y equal to 3x square minus 4x power of 7. Okay, kalau dia tak sebut differentiate using chain rule, so awak guna cara yang ini lebih mudah. Dy over, so ini with respect to x sebab term ni dalam sebutan x. So dx equal to, okay, 7 bawa ke depan. 7 bawa ke depan, so dia jadi 7. Yang dalam kurungan, kita salin. Kita salin je yang dalam kurungan. 3x kuasa 2 tolak 4x. Okay, tutup kurungan. Kemudian 7 ini kita tolak 1. 7 tolak 1. Okay. Kemudian, kita differentiate. Okay, ni saya buat simbol differentiate. Simbol ni kita differentiate function yang dalam kurungan sahaja. Okay, yang dalam kurungan sahaja. Okay, sekejap Okay. Jadi, sekarang 7, 3x kuasa 2 tolak 4x. 7 tolak 1 dia jadi 6. Differentiate dalam kurungan. So, ini akan jadi 3 darab 2. 6x sebab ni 2 kan tolak 1. So, jadi 6x tolak. Ini hanya tinggal 4. Kita differentiatekan 4x dia tinggal 4. So, sama juga. Jawapan dia akan sama. Okay. Ni jawapan dia yang tadi guna chain rule. Yang ni guna cara biasa. Differentiate biasa. Okay, ada 2 method. So, yang mana lebih mudah mestilah method 2. Tapi, awak kena tahu method 1, chain rule. Sebab kadang-kadang soalan, dia minta awak selesaikan menggunakan chain rule. Okay, B. Boleh faham chain rule dengan method 1 dan method 2? Boleh faham ke? Boleh. Okay, next. Saya tak pasti yang ini dah ada dalam textbook muka surat berapa. Tapi saya terangkan je dulu. Okay, yang method 2 ni. Okay, B. Kita tak boleh differentiate kalau x berada di bawah. Jadi kita naikkan di atas. Ingat x mesti berada di atas. 3 akan jadi negatif 3. Saya guna cara method 1 iaitu chain rule. Okay, ini cara chain rule.
Kalau chain rule, okay, kita anggap yang dalam kurungan ini sebagai U. So, U adalah 2x tambah 3. Lagi satu persamaan dia, function dia, Y sama dengan ini kita dah anggap dia sebagai U. So, U kuasa negatif 3. Okay. First chain rule, kita anggap U ini adalah dalam kurungan. Dan kedua, function kedua, Y sama dengan, ni tadi kita dah anggap U. So, U kuasa negatif 3. So, du over dx, this is equal to, we differentiate, ni berapa? 2. 2. Kalau yang ni dy over Du. du. Ya, macam mana nak differentiate ni? Negatif 3 ke depan. Negatif 3. U. Negatif 3 tolak 1. Negatif Dapat negatif 4. 4. Yes. Okay. So nak guna chain rule, dy over dx sama dengan dy, okay, per dx ini kita letak bawah. So yang ini mesti sama. Sekarang yang kita guna adalah du. So sini pun adalah du. Okay, saya buat muka surat lain. dy over dx sama dengan tadi dy over du, dy over du darab dengan du over dx. So dy over du yang ini tadi. Negatif 3 u kuasa negatif 4. Kemudian darab dengan du over dx. Du over dx ini adalah 2. So darab 2. 2 darab negatif 3, negatif 6. U ni saya boleh letak bawah U kuasa 4. Tapi awak tak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk begini, dalam bentuk U. Sebab kita nak Y ni with respect to X. Kita differentiate Y with respect to X. Maknanya jawapan akhir kita mesti dalam sebutan X. U tadi dalam sebutan X ialah, U tadi dalam sebutan X adalah 2X tambah 3. Kita gantikan saja. 2x tambah 3 kuasa 4. Okay, ini method 1. Saya terus ajar method 2. So, method 2. Soalan dia yang sama. Y sama dengan 1 per 2x tambah 3 kuasa 3. So, this is Y equal to 2x plus 3 to the power of negative 3. So, dy over dx, okay, we bring negative 3 in front. So, negative 3, 2x plus 3, negative 3, we minus 1. So, negative 3 minus 1, negative 4. Then, we differentiate inside bracket. So, bracket is 2x plus 3. Okay, sorry, tak nampak kot. We differentiate inside bracket. Dalam saja ya, yang lain tak perlu. So, negative 3, 2x plus 3, power of negative 4. Kita differentiate dalam kurungan 2x, dia akan jadi 2. 3 tak ada. So, biarkan. Jadi, jawapan akhir negative 3 times 2 is negative 6 over, sebab ini kuasa negatif, kita nak positif index. Okay, positif. Saya bawa ke bawah 2x tambah 3 kuasa 4. Okay, ingat. Lebih cantik jawapan kita buat jadikan dia positive index. Kemudian negatif hati-hati. Awak letak di atas atau di tengah sahaja. Jangan letak di bawah. Kalau letak di bawah salah. Okay, tanda negatif hanya di atas atau di tengah sahaja. So jawapan kita mesti akan sama. Method 1 and method 2. Boleh faham? Boleh. Okay, next. C. Y sama dengan square root 6
6x squared plus 8. Okay. Tak boleh ada square root. Kita tak boleh nak differentiate. Mesti tukarkan dalam bentuk biasa. Kuasa 1/2. Square root maknanya kuasa 1/2. Okay, saya guna method 1. Saya anggap U sama dengan apa? 6x square plus plus 8. Yes, very good. 6x squared plus 8. Yang dalam kurungan sahaja. Dalam kurungan sahaja kita anggap sebagai U. So, lagi satu persamaan. Y sama dengan, dalam kurungan ini adalah U. U to the power of 1 over. Yes. So, kita ada two function. Okay. U in terms of X and Y in terms of U. So, here du over. dx. Yes, very good. Dx. Okay. So, du over dx, ini kita differentiate, kita dapat 12x. 8 ni tak payah tak ada tau sebab dia tak ada x. So, ini dy over du. du, very good. So, 1 over 2 kita bawa depan. 1 over 2. U to the power of Negative 1 over 2. negative 1 over 2. Mana dapat negatif? Sebab setengah ni kita tolak 1. Setengah tolak 1 dapat negatif setengah. So, now chain rule. Dy over dx sama dengan, okay, so chain rule ni dy darab ni dx. Ini mesti benda yang sama. So dalam kes ini yang kita guna adalah u. So du. Du. So gantikan sahaja, substitute. Dy over du adalah 1/2 u kuasa negatif 1/2. Kemudian du over dx adalah 12x. Ini darab. Okay, so ini saya boleh simplify. Saya akan dapat 6x. Okay, ni 6x. Over, sebab u ni negatif. Saya bawa bawah dia jadi square root u. Tapi tak boleh tinggal jawapan macam ni. Jawapan kita mesti in terms of X. x. Dy So, over square root u tu apa? Gantikan balik 6x square plus 8. Ini adalah dy over dx. Okay. Kalau method 2, saya buat sebelah ni saja. Method 2. So, y equal to 6x square plus 8 to the power of 1 over 2. Okay, tak boleh guna square root. Mesti jadi kuasa 1/2. So, dy over dx equal to 1 over 2 bring front. So, 1 over 2. 6x power of 2 plus 8 to the power of half minus 1, negative half. Then saya terus factor differentiate dalam kurungan. Okay, saya terus differentiate. So ini akan jadi 12x. So yang ini saya potong tinggal 6. Sama juga 6x. Ini kuasa negatif. Saya nak jadikan dia positif. Dia berada di bawah. Dan 6x squared plus 8. Awak boleh buat kurungan 1/2 pun boleh. Kuasa 1/2 ataupun awak buat begini pun boleh. Dua-dua diterima. Okay. So method tu memang nampak simple lah kan? Betul? Betul. Tapi method 1 penting sebab bimbang soalan dia minta awak differentiate using chain rule. So bila chain rule mesti melibatkan U. Okay. Okay, finish example 7. Now, any question? No. Minta maaf lah ya, akhir-akhir ni masalah pula line kita. Line saya lah. Yang sekarang ni pun tak berapa jelas dekat laptop. Selalu jelas. Okay, next. Tadi dah belajar chain rule. Sekarang kita belajar mengenai tadi chain rule tu hukum rantai. Sekarang kita belajar mengenai product rule. Hukum pendaraban. Okay, product rule. Product rule ini kita akan guna bila kita ada
begini. Y sama dengan katakan contoh dia x squared plus 1 x minus 4 squared. Kalau sebelum ni kita expand satu-satu. Kita kembangkan satu-satu kan. Tapi ada lagi cara lagi mudah. Awak tak perlu expand. Kita guna product rule. So product rule tu apa? Kita anggapkan dia ini dua function. U darab V. Ini darab kan? Antara kurungan ni darab. So U darab V. Y sama dengan UV. Maknanya U ini kita namakan dia sebagai x squared plus 1. V ini fungsinya adalah x minus 4 power of 2. Kita pecahkan dia dua. Kemudian kita buat differentiation. So du over dx sama dengan ini adalah 2x. Ini dv over dx. Okay, boleh guna cara yang saya tunjuk tadi. So 2 bawa ke depan. Dia akan jadi 2. Okay. X tolak 4. 2 ini kita tolak 1. Jadi kuasa 1. 1. Okay. Kemudian, yang ini tak tulis 1 pun tak apa. Kalau awak nak buat chain rule tak boleh. Sebab kalau chain rule dia mesti ada yang sama. Ni 2U, 2V kat atas. Ni dV, dV, dx, dx dekat bawah. Tak boleh nak potong. Jadi sekarang kita guna product rule. Rumus dia. Okay, ini product rule. Dia ada rumus V du over dx. Dalam exam biasanya ada. Tapi tak tahulah yang KSSM ni. Over V kuasa 2. Okay, ni rumus dia. V du over dx tolak U dv dx per V kuasa 2. Okay. Dalam exam rumus ni biasanya diberi. So, dalam rumus ini kita ganti. Oh, sorry. Alamak. Ini quotient rule. Ni quotient rule. Product rule salah. dy over dx sama dengan u dv dx tambah v du over dx. Yang ini adalah product rule. Okay. Alang-alang saya dah beri ni quotient rule. Quotient rule ni bila case macam mana? Tadi kalau product rule y sama dengan uv. Kalau quotient rule ni agak-agak macam mana? Y sama dengan VU. U per V. V per U pun boleh. Sama je. Asalkan dia bahagi. Okay. Dan nanti kita akan guna differentiate pun guna nama dia jugalah. So Y sama dengan U per V. Ni Y sama dengan U. Okay. Ini quotient rule. Ini product rule. Ini rumus untuk product rule. Okay. Jadi saya gantikan. Saya masukkan dalam rumus yang tadi tu. So U kita x squared plus 1 dv over dx yang ini tadi 2 x tolak 4. Okay. Tambah v. V kita adalah x tolak 4 kuasa 2. Okay, v. Du dx. Du dx ini 2x. Okay. So kita susun elok-elok. Dia dah masukkan dalam differentiation ini. Kita kena susun. Jangan biar macam ni. Kita kena susun. Ada benda yang sama. Ni ada dua rumah ni. Ni satu rumah. Ini rumah yang kedua. So awak kena factorize kan. Sebab kita nak combinekan dia. Factorize kan. Bila factorize, kita cari benda yang sama. Huruf yang sama. Nombor yang sama. Kurungan yang sama. So sekarang ini 2. Okay. 2. Ni pun ada 2. Jadi saya letak 2 di luar. Okay. Sekarang tengok dalam rumah ni. Kedua-dua rumah. Apa lagi yang sama? X tolak
Dua. 4. X kuasa 4. X tolak 4. Yang ini pun ada X tolak 4. Tapi ni kuasa 1, ni kuasa 2. So kita keluarkan yang sikit je. Kita keluarkan kuasa 1 saja. Sekarang ni, yang ini kita tak tulis lagi kan? Tulis. Saya dah buat satu kurungan yang baru. Okay. Tambah, sebab ini kita dah keluarkan. Kita dah factorizekan. So yang ini yang kita belum tulis. So saya tulis sini. Tambah, 2 saya dah keluarkan. X saya belum keluarkan. Jadi saya tulis sini. Okay. Yang ini saya dah keluarkan satu kurungan. Jadi ada lagi berapa kurungan lagi baki? Lagi 1. 1. X tolak 4. Okay. Boleh juga. So ini akan jadi 2 X tolak 4. Okay. Yang ini kita selesaikan. X kuasa 2 tambah 1 tambah. Yang ini kita kembangkan. X squared minus 4X. So 2x minus 4, x squared, 2x squared minus 4x plus 1. Okay, biarkan jawapan itu. Boleh? Boleh. Okay. Yang contoh saya beri ni, dia tak jauh beza dengan example 8. Contoh 8. Contoh 8 tu dia guna X tolak 3. Okay, yang ini X tolak 4. Okay, saya tak nak ulang balik yang example 8 tu ya. Saya terus kepada B saja. Boleh? Boleh. Sebab dia nombor belakang dia je yang berbeza. Okay, saya pergi kepada example 8B. Okay, example 8B. 3x tambah 2, ini square root. Okay, ini adalah produk ke quotient? Product rule ke quotient rule? Produk. Product. Sebab yang ini satu U, satu V. So kita beri nama dia Y sama dengan UV. Ini function dia. Jadi U sama dengan 3x tambah 2. V sama dengan, saya terus tukar 4x minus 1 to the power of 1 over 2. Okay. So du over dx. Ini akan jadi 3. 3. Good. dv over dx. Ini akan jadi 1/2 bawah 1/2. 4x 4x tolak 1. Lagi. Differentiate lagi 4. Kuasa? Negatif 1 Nanti over 1/2. Okay. Differentiate dalam kurungan dapat berapa? 4. 4. 4. So 4 letak sini. Jadi kita boleh permudahkan. Kalau permudahkan dia jadi berapa? Ini potong di 2 4x tolak 1 kuasa. Jadi 1 over 2. jangan tukar lagi. Jawapan akhir nanti baru tukar ke bawah. Ini biar dulu. So dy over dx. Baru kita nak start cari dy dx. Masuk dalam rumus. Ini quotient product rule. So u dv over dx plus v du over dx. Seeloknya janganlah terbalikkan dia awak jadi vu. Janganlah. Biar uv. Sebab nanti dia akan bertukar dekat sini. Nanti nak masukkan sini nanti salah nanti. So pastikan you start dengan uv. Okay. So u 3x tambah 2 dv dx. Ambil sini dv dx 2 4x tolak 1 kuasa negatif 1/2. Okay. Tambah v. V kita yang ini. 4x tolak 1 kuasa 1/2. Okay, ni V. Du dx kita adalah 3. So
So kita tengok ada tak benda yang sama yang kita boleh keluarkan. Yang dalam kurungan ni sama. So boleh factorize. Ni nama dia factorize. 4x tolak 1. Kuasa. Nak ambil negatif setengah ke nak ambil setengah? Setengah. Eloknya kita ambil yang paling rendah. So paling rendah negatif setengah ke setengah? Negatif setengah. Negatif setengah. Negatif setengah. So yang ini kita dah keluarkan. Yang tinggal 2. Yang ini kita tak tulis lagi. 3x tambah 2. Okay. Kemudian tambah 3 kita tak keluarkan. Kita tak factorizekan. Jadi tulis sini. Okay. Yang ini kita tulis 4x minus 1. Tapi negatif setengah. Sini kena ada berapa supaya jadi setengah? Setengah. Negatif setengah. Ini sebab darab tau. Ni darab. Maknanya negatif 1/2. Bila darab, kuasa dia kita tambah. Tambah berapa untuk dapat setengah? 1. Dapat setengah. Yes. Oh. Ini sama dengan 1. Negatif setengah tambah 1 di sini. Kita kena tambahkan kuasa dia sebab ini adalah operasi darab. Okay, ni darab ni. Ni operasi darab. Jadi negatif setengah tambah 1 baru dapat setengah. Boleh faham tak? Boleh. Yang Boleh. lain? Setakat ni faham tak Alia? Alia Fasha? Faham? Alia Najwa? Okey. Anis Munira faham? Faham cikgu? Okey. So sekarang saya selesaikan dalam kurungan 4x minus 1 to the power of negative 1/2. So yang ini expand 6x tambah 4 tambah yang ini kuasa 1 kan. So maknanya kita boleh expand macam biasa. Tambah 12x tolak 3. Lepas ni ada kelas apa Saga? Quran Sunnah ke? Syariah cikgu. So saya boleh letakkan di bawah 18x tambah 1 per ini bawah square root 4x tolak 1. Okay. Next, example 9. Dah nak habis dah, lagi 3 minit saja. Jam 9 Saga boleh terus keluar masuk kelas ni pula. Kelas terusnya. Okay, given y equal to x square root x plus 3, find the expression of dy over dx. So yang ini cari y sama dengan x. Saya tukarkan ini kepada kuasa 1/2. Saya tak nak darab. Saya guna y sama dengan uv. Y sama dengan uv. So u sama dengan x. Jadi v sama dengan x tambah 3 kuasa 1/2. Jadi du over dx, kita differentiate ini dapat berapa? 1. 1. dv over dx, ini bawa ke depan 1/2. X tambah 3 kuasa setengah tolak 1 negatif setengah. Differentiate dalam kurungan dia jadi 1. So ini sebenarnya 1/2 X tambah 3 kuasa negatif setengah. Okay. Jadi nak guna product rule. dy over dx sama dengan u dv over dx tambah v du over dx. Jadi u x dv over dx, okay, kita salin saja 1/2 x tambah 3 kuasa negatif setengah. Ini eloknya buat kurungan lah, tak nak bagi nampak pelik nanti. Tambah v adalah x tambah 3 kuasa 1/2 du dx 1, so tak perlu tulis. Jadi kita factorize kan untuk x tambah 3 yang sama.
Ambil yang rendah, negatif setengah. Jadi ini akan jadi setengah X yang kita belum factorize adalah setengah X tambah, yang ini dah factorize negatif setengah. So ada lagi kuasa 1. Macam tadilah kes tadi, negatif setengah tambah 1 dapat setengah. Jadi X tambah 3 kuasa negatif 1/2. Okay. 1/2 X tambah X. Ini akan jadi 3/2 X tambah 3. Boleh tulis begini atau awak nak buat 3/2 X. Tak muat sekejap Okay. Boleh tulis begini. 3/2 X tambah 3. Okay, ini per dengan square root X tambah 3. Macam ni. Square root. Okay. Okay. Saga boleh masuk kelas ni kot. Yang ni belum habis lagi ni. Saya factorizekan lagi nanti. Saga boleh masuk kelas seterusnya. Okay, Saga boleh keluar dulu. Sama-sama. Nanti boleh tengok video InsyaAllah cikgu masukkan jugalah. Tengok macam mana keadaan videonya. Okay, nanti tengok video. Okay, yang ini kita boleh tulis lebih cantik sebenarnya. ST1 boleh teruskan ke? Boleh cikgu. So yang ini dia boleh jadi 3X tambah 6. Okay, per 2 kan? Dia per 2. Saya dah samakan pembawah. Ini saya boleh tulis 2 ni saya letak di sebelah. Okay, 2 ni saya letak di sebelah. 3 saya factorizekan sebab dia boleh factorize. Apa macam tu? Boleh faham tak yang ni? Saya factorizekan ni. Boleh. Boleh. Okay, next. Ini baru soalan A. Okay, dia suruh cari dy dx. Sekarang soalan B. The gradient. Gradient berapa? Okay. Of the tangent at x equal to 6. Sebelum ni awal-awal saya dah beritahu. Ingat tak? Dy dx ini adalah gradient. Okay, dy dx ini adalah gradient. Jadi, kita nak cari dy dx bila x sama dengan 6. Jadi, gantikan saja. 6 tambah 2. 2. 6 tambah 3. Gantikan x dengan 6. So, saya dapat ni 8, 3, 24. Ini 2 darab 6 tambah 3, 9. So, darab 3, 6. 24 bagi 6, so dapat 4. So, the gradient equal to 4. Boleh? Boleh Boleh. cikgu. Okay, next. Boleh saya teruskan lagi satu example tak? Example 10. Boleh. Boleh. Given y equal to 2x plus 1 over x square minus 3. Find dy over dx. Okay, dy over dx. Yang ini adalah apa rule? Kita ada 3 rule. Chain rule, product rule, quotient rule. So ini apa? Quotient rule. Product rule. Quotient rule. So ni u, v. So u kita adalah 2x tambah 1
V kita adalah X kuasa 2 tolak 3. So du over dx sama dengan 2 dv over dx sama dengan, ni bawah depan dia jadi 2. X. So quotient rule, tengok balik formula quotient rule yang saya telah beri tadi. Dalam buku teks awak pun ada quotient rule. Dy over dx sama dengan v du over dx tolak u dv over dx per v kuasa 2. Okay. V du over dx tolak u dv over dx over v squared. Nampak je susah sebenarnya, tapi kita just masuk-masuk je dalam rumus. V ni x kuasa 2 tolak 3 du dx 2 tolak u 2x tambah 1 dv dx 2x tolak per tolak pula v adalah x kuasa 2 tolak 3. Okay, x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. So kita simplify, ni kita darabkan dalam, ni darabkan 2x kuasa 2 tolak 6 tolak, ini 2 darab 2 4 x kuasa 2. Okay, kemudian ini 2x. 2x ini tolak, jangan lupa. Tolak, darab dengan tambah, dia jadi Tolak. 2x X. per x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Jangan lupa operasi tu ya. Hati-hati. Dia mesti akan darab dengan ni juga. Dia mesti akan darab dengan tambah tu juga. Okay. 2x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2. Negatif 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 6 per x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okay, yang ini kita boleh factorize. Selagi boleh factorize, awak kena factorize. Negatif 2 x kuasa 2 tambah x tambah 3 per x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okay, boleh? Boleh. A, itu A. B. Soalan B. Given y equal to x over square root 4x minus 1. Show that. Okay, dia dah bagi jawapan. Dia nak suruh awak buktikan. Buktikan yang ni. So sama juga, ini adalah quotient rule. U per V. So kita tahu quotient rule dy over dx sama dengan v du over dx tolak u dv over dx per V squared. yes, v squared. Kalau awak dah biasa buat lama-lama, awak dah ingat dah sebenarnya. U sama dengan x. So du over dx ini sama dengan 1. 1. V sama dengan, saya terus tukar, 4x tolak 1 kuasa 1 per 2. So dv over dx ini akan jadi 1 per 2. 4x minus 1 negatif Negatif 1 per 2. lagi 4. Darab 4. 4. very good. 4. Kita differentiate dalam So ini akan jadi, saya potong, dia jadi 2, 4x tolak 1 kuasa negatif setengah. Masukkan saja dalam rumus. So 4x minus 1 to the power of 1 over 2. Okay. Du dx 1, tak payah tulis. Tolak u. X. dv dx kita apa? 2 darab dengan 4x tolak 1 kuasa negatif setengah. Per v. V kuasa 2. So 4x tolak 1. 1 per 2 kuasa 2. Ni maknanya kita buat apa ni? 1 per 2 dengan 2 ni? Tambah. Tambah. Darab. Darab.
dia begini. A kuasa M kuasa N. So dia jadi apa? A kuasa MN. M times N. itulah dia. Darabkan saja. So yang ini yang atas ni ada yang sama. Saya faktoriskan 4x tolak 1. Nak keluarkan setengah ke negatif setengah? Negatif setengah. Yes, negatif setengah. So, yang ini saya dah keluarkan negatif setengah. Akan ada lagi 4x tolak 1 kuasa. 1. Betul. Very good. 1. Tolak. Yang ini akan jadi tolak 2x. Sebab yang ini dah factorize kan? Yang tinggal 2x. Belum factorize lagi. Yang ini dah factorize lah. Okay, tutup kurungan. Per 4x tolak 1 kuasa. Okay, ni dah potong dah. Tinggal kuasa 1. Kuasa 1. Okay. Final answer 1 ni jangan tulis tau. Salah tau. Okay. So 4x minus 1 sebab ini sama. Ini sama. Bila bahagi kita akan tolak kuasa dia. Tolak dengan 1. Yang ini pula 4x tolak 1 tolak 2x. Jadi yang ini 4x tolak 2x jadi 2x tolak 1. Ini saya dapat negatif setengah tolak 1. Negatif setengah tolak 1 saya dapat negatif 3/2 kan? Kan? Patut negatif 3/2 kan? Saya bawa bawah. Dia akan jadi 4x tolak 1 kuasa 3/2. 3/2. Asal dia ni negatif. Tapi saya bawa turun bawah dia jadi positif. Cikgu, kalau kita buat square root square root 4x tolak 1 kuasa 3. Belum habis lagi ni. 2x tolak 1 per, sebab ini ada 1/2 kan? 1/2 ni kan square root kan? So square root. So 4x tolak 1 kuasa 3 ni letak jadi luar. Jadi samalah dengan soalan sebab dia suruh show. Okay, show that. So nak tunjuk ini. Samalah dengan penyelesaian kita. 2x tolak 1 per square root of 4x minus 3 cube. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Yang lain faham? Faham? Alicia faham Alicia? Faham. Okay. Nampak macam mudah kan? Kena alami dulu baru tahu. Faham ke tidak, boleh buat ke tidak kan? Sekarang memang nampak mudah. Sebenarnya tak adalah susah sangat pun sebenarnya. Cuma dia nampak complicated sebab banyak sangat sebutan term dia ni. Okay? Dia sebenarnya just masukkan dalam rumus saja. Masukkan dalam rumus dan permudahkan. Dia pemudahkan ni tingkatan 3 ni. Pemudahkan indeks ni. Ni tingkatan 3 awak dah belajar sebenarnya. Cumanya mungkin dia punya sebutan tak sebanyak begini. Okay? Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada cikgu. Okay.